حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا سلمة بن رجاء قال أخبرنا الوليد بن جميل قال أخبرنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أسامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. Riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili, dia kata diceritakan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang lelaki, ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Salah satu daripada dua tu adalah abid yang rajin buat ibadat. Maksudnya dia tu selepas daripada dia dah belajar fardu ain, dia buat ibadat, rajin ibadat. Maknanya abid bukan jahil. Jangan ingat abid ni jahil banding dengan abid. Banyak ilmu abid ni tak ada ilmu, jahil, tidak maksud gitu. Abid pun dia lepas juga fardu ain dia, kemudian dia rajin ibadat, utamakan ibadat daripada mempelajari ilmu dan menyampaikan ilmu tu. Jadi kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang lelaki. Salah seorang daripada mereka berdua ni abid, yang satu lagi wal akharu alimun, alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid. Kelebihan ataupun keutamaan orang alim di atas abid ni, kafadli ala adna, seperti mana keutamaan ataupun kelebihan aku di atas orang paling rendah darajat di kalangan kamu. Jadi jauh beza Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Di kalangan manusia pula rendah darajat orang tu. Jauh beza, begitulah keadaan orang alim dengan abid. Alim lebih darajat dia. Sebab apa? Sebab alim ni lebih nisbah kepada ilmu agama, itu satu kemuliaan. Dan alim ni dia ada memikul banyak tanggungjawab. Ada ilmu, sampaikan kepada orang, mengajar, menulis, mengarang kitab, banyak urusan yang memberi manfaat kepada untuk dia seorang. Tidak ada faedah bagi orang lain. Dia buat ibadat, dia dapat pahala, dapat keridaan Allah di situ untuk dia seorang. Alim ni luas dia punya manfaat dia pergi kepada orang lain dapat belajar daripada dia, dapat hidayat melalui penyampaian ilmu dan banyak lagi daripada alim tu. Jadi kelebihan orang alim ni mengatasi abid, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukan dia lebih daripada umat paling rendah di kalangan kamu tu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata, ataupun hatta harfu jar, hatta namlati fi juhriha. Jadi baca hatta namlata ni hatta atifah, ataf kepada
inna allaha, jadi hatta namlata, kalau baca jar ni harfu jar, hatta namlati, gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan penghuni langit dan penghuni bumi, sehingga semut yang ada dalam lubangnya, wa hatta huta, dan juga sehingga ikan ada di dalam air di lautannya, la yusalluna, semuanya itu la yusalluna ay la yad'una bil khairi, la yad'una bil khair, akan berdoa dengan kebaikan, ala muallimin nasil khaira, di atas yang mengajar kebaikan kepada orang ramai. Arada bil khairi hina ilmuddin, maksud ala muallimin nasil khaira, al khaira maksudnya ay ilmad dini, orang mengajar kepada orang ramai ilmu agama, dia akan dapat doa daripada Allah dan malaikat. Kalau nisbah yusallun kepada Allah, maksudnya turunkan rahmat ke atas orang alim tu. Kalau nisbah kepada malaikat yusalluna tu, maknanya malaikat akan istighfar, akan memohon ampun dosa bagi orang alim tu. Penghuni langit, penghuni bumi, semua ni akan doa untuk kebaikan yang doa untuk orang mengajar agama tu, ilmu agama tu. Tak kiralah ilmu agama, walaupun mengajar Quran pun kira ilmu agama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana, kan kamu mengajar agama, maknanya kalau tidak kata kena mengajar tinggi-tinggi tafsir, hadis, apa itu, ini kena jadi guru, tidak. Siapapun yang mengajar ilmu agama, walaupun mengajar baca Quran dengan budak sekalipun, termasuk juga di kalangan orang mengajar kebaikan ilmu agama pada orang ramai. Tak kira apa saja, asalkan ada kaitan dengan dalam golongan yang dapat rahmat. Doa minta ampun daripada malaikat dan penghuni langit, penghuni bumi, mereka juga berdoa untuk orang mengajar ilmu agama kepada orang ramai. Jadi itu kelebihan orang alim. Abid tidak dapat keadaan tu, kelebihan tu, sebab dia buat ibadat untuk dia seorang saja. Yang mengajar agama ni, ilmu dia sampai kepada orang beramal, jadi baik, akan jadi manusia kesayangan Allah. Maknanya banyak manfaat bagi orang. Itu kelebihan dia dah. Tak sama dengan abid. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu perbezaan abid dan alim ni sama seperti perbezaan antara dia dan manusia paling rendah darjat. Jadi abid tu situlah paling rendah darjat, alim seperti banding dengan diri dia, tapi tidak jadi nabilah. Alim duduk situ, muallim yang mengajar. Nabi Anbiya, darajat mereka ni tidak dapat banding dengan mereka. Hadza hadisun hasanun gharibun sahihun. Ini adalah hadis hasan lagi gharib lagi sahih. 3 istilah sekali. Biasa hasanun sahihun banyak kan? Hadis hasan lagi. Bila hadis itu jadi hasan sahih, maksudnya
satu hadis dengan dua darajat. Hadis ni sahih pun betul, hasan pun ya. Ditambah lagi gharib. Gharib pun boleh kata, maksudnya bila kata sahih bermakna sahih. Hasan di sini Imam Tirmizi kita kena faham, hasan tidak ambil istilah hasan mustalah hadis yang kita biasanya tahu tu. Kita tahu bila cukup syarat yang satu lagi dhabtul rawi, catatan sama ada melalui tulisan ataupun ingatan daripada rawi itu. Ada pada tahap tertinggi itu dah sah. Kalau ketika itu imam-imam muhaddisin yang awal sekalinya Imam Tirmizi yang menentu hadis itu sebagai hasan. Itu ta'rif dari segi sudut mustalah hadis, usul hadis. Tapi di sini Imam Tirmizi tidak menghendaki ikut ta'rif tu. Kalau ikut ta'rif tu, nak kata satu hadis dalam masa yang sama, jadi sahih dan juga jadi hasan, jadi berlawanan. Bila sahih, nak kata hasan, payah sikit. Sebab sahih, keadaan rawi, ingatan rawi ada pada tahap tertinggi. Bila-bila masa pun dia baca, dia boleh baca tak salah. Itu jadi sahih. Kalau dia tu kurang sikit ingatan dia, agak-agak dia duk baca ni dengan agak-agak gitu. Contohnya, kalau begitu letak di tahap hasan. Kalau kata sahih tak akan jadi hasan. Kalau kata hadis tu hasan tak boleh jadi. Itu biasa. Ta'rif dia. Ta'rif Imam Tirmizi bagi hasan ni tak sama dengan ta'rif biasa istilah muhaddisin dalam usul hadis tu. Apa ta'rif hasan di sisi Imam Tirmizi tu? Untuk jadikan satu-satu hadis sebagai hasan di sisi Imam Tirmizi ni kena ada 3 perkara. Pertama, hadis tu tak boleh jadi syaz. Syaz apa makna? Mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Itu ta'rif bagi syaz. Mukhalafatus siqah. Rawi siqah tu bercanggah. Liman huwa awsaqu minhu. Mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Riwayat daripada seorang rawi siqah tu bercanggah dengan riwayat daripada rawi lebih siqah lagi ramai. Hanya seorang rawi siqah riwayat hadis. 5 orang lagi rawi lebih siqah daripada seorang tadi riwayat juga hadis tu. Tapi bercanggah, mukhalafah. Tak sama. Tak sama tu mungkin dalam matan hadis, mungkin dalam sanad ada perbezaan. Kalau berlaku begitu, hadis tu dinamakan syaz. Jadi nak jadi hasan ni, hadis tu di sisi Imam Tirmizi tak boleh jadi syaz. Wala yakunu syazan. Itu satu. Satu lagi, hadis tu mesti datang dengan bituruqin muta'addidah, dengan banyak tarikh. Ya, bukan satu. Hadis tu mempunyai beberapa. Yang ketiga, wala muttahaman bil kadhib. Rawi itu tidak dituduh bohong. Rawi hanya ada pada keadaan su'ul hifz, kurang begitu, kurang ingatan dan sebagainya. Tidak ada a'immah hadis tuduh dia ni pembohong. Tidak. Itu panggil muttaham bil kadhib. Beza dengan kazab lain. Kan pergi kepada.
Muttaham bil kadzib ni hadis tu akan pergi kepada dhaif jiddan. Jangan kita campur habis. Sekarang dah jadi nasi kerabu, dhaif pun jadi palsu. Dah tukar habis. Dhaif naik darajat sampai palsu. Beza jauh dhaif dengan palsu tu. Dhaif dengan dhaif jiddan pun beza. Jadi dhaif ni disebabkan rawi itu kurang ingatan. Jadi dhaif jiddan ni rawi dalam sanad tu muttaham bil kadzib. Hadis jadi palsu, rawi dalam hadis tu pembohong. Hadis tu Rasulullah SAW tidak bersabda, dia yang reka nisbah ke Rasulullah. Itu jauh beza dengan dhaif. Dhaif ni kadang hadis tu memang Rasulullah SAW bersabda. Macam mana kita boleh tahu hadis makna hadis itu datang dengan dhaif tadi, ada juga datang dengan sanad sahih. Jadi maknanya sahlah matan tu daripada Rasulullah. Ada sanad sahih, sanad hasan sama dengan sanad dhaif tu. Di situlah timbul kaedah hadis dhaif disokong oleh sanad lain lebih sahih daripada dia, membantu, menyokong, menampung kedhaifan dan naik darajat hasan li ghairihi. Itu situlah makna ni. Orang sekarang duk bawa sama kaedah rekaan baru akhir zaman, awal zaman Khairul Qurun. Di situlah wujud Imam Pak Mazhab dan Imam Qutubus Sittah dalam lingkungan 300 Hijriah. Itu Khairul Qurun. Di sisi mereka hadis dhaif tidak ada seorang pun kata sama dengan palsu, tak ada. Apa kata dengan hadis dhaif? Imam Ahmad bin Hanbal kata hadis dhaif di sisi saya lebih baik daripada ijtihad mujtahid itu. Maknanya dia terima, dia tidak palsu. Yang moden akhir zaman ni, muhaddisin nak ngaruk ni kata dhaif sama palsu. Dhaif tali amal macam-macam kan. Jadi itu tak betul. Semua tu bercanggah dengan kaedah muhaddisin mu'tabar. Kita rujuk kepada awal zaman. Di situlah ilmu sebenar ada. Sekarang ni dah campur dengan karuk maruk semua macam-macam. Itu hati-hati. Jadi hadis hasan di sisi Imam Tirmizi, ta'arif dia begitu. Pertama, hadis tu tak boleh jadi syad. Yang kedua, hadis tu mesti datang dengan banyak tarikh. Yang ketiga, hadis dalam sanad hadis tu tidak ada rawi dituduh berbohong. Itu jadi hadis hasan. Sebab tu Imam Tirmizi boleh dia bergabung istilah sahih dan hasan tu. Jadi tak bercanggah dah lah kan. Kalau macam tadi istilah biasa muhaddisin dalam kitab usul hadis, mustalah hadis, kita tahu dah kaedah ni. Sahih lain, hasan tu lain. Tak masa yang sama sahih dan juga hasan tak boleh. Bila kita pergi kepada ta'arif Imam Tirmizi sendiri, apa yang dia kata dalam kitab dia sendiri tu betul lah, tak jadi masalah. Jadi sebab tu bila kita mengaji satu-satu kitab ni, kita kena ikut, kena turut kehendak musannif tu sendiri. Kena ikut istilah muhaddis, pengarang kitab tu sendiri. Barulah kita akan faham maksud dia. Kadang-kadang kita dah belajar pun ada sikit, kita faham, kita sukat dengan tu maksud dalam kitab tu, tapi musannif nak bawa lain. Jadi kita tak faham maksud dia sebenar tu. Kalau tak faham, duduk diam-diam cari lagi nak faham, tak apa. Dia tak faham tu pakai lepas selalu. Imam tak betul. Ni apa tulis sini macam ni, salah ni. Salah cetak ke, imam ni tak betul ke, lupa selalu mulut kita ni. Berani kata macam-macam, itu salah. Kalau kita tak faham, kita tanya, baca dalam syarah,
rujuk kepada ulama, kita akan jumpalah maksud sunnah. Jadi itulah istilah hasan sahih yang digunakan oleh Imam Tirmizi, dan campur lagi gharib pula. Macam mana? Gharib ni hadis tu datang dengan satu tarikh saja. Bila Imam Tirmizi kata hasan gharib, masalah pula. Tadi hasan sahih, masalah dah selesai lah kan? Dah faham? Okey, boleh faham. Ini masalah hasan dengan gharib pula. Tadi kata apa hasan tu? Ada datang dengan banyak tarikh. Gharib ni datang dengan satu tarikh. Macam mana pula Imam Tirmizi gabung pula hasan dengan gharib tu? Buat pening kita. Jadi muhaddisin dah bagi faham, senang saja. Hasan ni maksud dia, hadis ni datang dengan banyak tarikh. Contohnya 5 tarikh lah. Cuba tengok 5 jari ni senang. Ada tengah ni dia keluar kan, panjang sikit. Jadi begitulah satu sanad dalam 5 tarikh tadi, dia ada lebih. Sama ada matan tu lebih ataupun sanad ada dalam tu banding dengan sanad lain. Jadi satu sanad tu kira gharib di sisi Imam Tirmizi, yang lain tu hasan lah. Itu boleh bergabung. Senang. Kalau tidak payah nak faham itu, keputusan dan pahaman diberi oleh muhaddis akbar Syah Waliullah, muhaddis Hindi Ad-Dahlawi, dia punya pahaman begitu. Baik. Hadza hadithun hasanun gharibun sahihun. Sami'tu Aba Ammar al-Husayn bin Hurayth al-Khuzaiya yaqulu sami'tu al-Fudail bin Iyad yaqulu alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawati. Riwayat daripada Fudail bin Iyad, dia kata apa? Alim tu, alim lagi, yang alim dipuji dalam hadis tadi, kata beza dengan abid jauh beza. Dengan abid tu, sifat alim ni, alim, amil, dia sendiri amal dengan apa yang dia dah belajar, dah tahu. Yud'a kabiran, dipanggil dengan panggilan kabir, orang besar. Fi malakutis samawati, di kalangan kumpulan malaikat di langit tu, maksudnya penghuni langit, panggil dia tu orang besar. Disebabkan keadaan dia, kedudukan dia sempurna dengan ilmu, amal, takwa, ta'lim. Itu pendapat daripada Fudail itu. Haddatsana Umar bin Hafs al-Shaybani al-Basri qala akhbarana Abdullah bin Wahb an Amr bin al-Harith an Darraj an Abi al-Haytham an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat daripada Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yushba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahakul jannatu. Hada hadithun hasanun gharibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin, mukmin maksudnya al-mukmin, al-mukminul kamil, mukmin yang sempurna. Sifat mukmin sempurna ni, dia tidak akan kenyang. Maknanya tidak akan puas hati, tak cukup daripada
Kebaikan maksudnya ilmu. Dia tidak puas hati, tak cukup dengan ilmu yang dia dengar tu. Maknanya, walaupun dia dah dengar, walaupun dia nak tahu, dia nak lagi. Nak dengar lagi, nak tahu lagi, tak cukup lagi, nak semacam. Itu sifat orang mukmin yang sempurna. Belajar sikit, lepas tu, pandai dah. Boleh kritik Imam Syafi'i dah, aku hebat dah. Itu jenis jahil murakab. Bukan jenis orang cari ilmu sebenar. Orang cari ilmu sebenar ni dapat ilmu banyak mana pun dia kira tak cukup lagi. Tak puas lagi, nak lagi, belajar lagi. Sampai mati, dia belajar. Akhirnya, hatta yakuna muntahahul jannah. Dia cari ilmu tu sehingga kesudahannya adalah syurga. Maksudnya sehingga dia mati, sampai masuk syurga dengan ilmu dia belajar tu, dia dapat amal, dapat mengajar orang. Jadi walaupun dia boleh mengajar dah, walaupun dia boleh beramal dah, tapi masih lagi dia belajar lagi, merendah diri. Mana-mana ada majlis penyampaian ilmu dia pergi, walaupun dia pun dah boleh mengajar dah pandai dah, tapi dia anggap dia ni tak cukup lagi, nak lagi, kena belajar lagi, kena tahu lagi banyak, ada lagi banyak tak tahu lagi. Maknanya sentiasa dia anggap dia ni perlu menambah lagi ilmu, terus menerus dia belajar sehingga dia mati dalam keadaan dia belajar. Akhirnya dia akan masuk syurga. Haddatsana Muhammad bin Umar bin al-Walid al-Kindi qala akhbarana Abdullah bin Numair an Ibrahim bin al-Fadl an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalimatul hikmatu. Kalimah hikmah. Hikmah maksud di sini al-fiqhu fid din, kefahaman dalam agama. Kalimah yang memberi faham dalam agama ni itulah dinamakan kalimah hikmah. Hikmah maksud al-hikmatu hiyal fiqhu fid din. Kefahaman agama itulah dinamakan kalimah hikmah. Kalimah hikmah itulah dhalatul mu'mini. Dhalah maknanya barang hilang. Dhalah maksud di sini matlub. Matlubul mu'min. Barang yang dikehendaki oleh mukmin. Kalau barang hilang buat apa? Carikan. Di barang tu dikehendaki oleh yang hilang. Begitulah hikmah ni. Kira-kiranya barang sudah hilang daripada mukmin. Maknanya mukminlah kena tuntut, kena cari hikmah tu. Fahuwa ahaqqu biha ay biqabuliha. Maka ia lebih berhak, mukmin itulah lebih berhak biha dengannya, dengan hikmah tu. Maknanya di mana sahaja ada kefahaman agama, siapa layak pergi ambil? Orang mukmin layak ambil fahaman agama tu. Jadi jangan biarkan duduk dengan orang lain, kita ni tak tahu apa, tidak begitu. Jadi kalimah hikmah ada di mana sahaja, itu adalah tuntutan bagi orang mukmin. Dia kena pergi ambil, kena pergi cari, kena terima. Mukminlah lebih layak terima kalimah hikmah tu, kefahaman agama tu.
Fahaitsu wajadaha, di mana saja orang mukmin tu peroleh hikmah tu, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah mukminlah lebih berhak dengannya dengan hikmah tu, kalimah hikmah tu. Hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Hadis ni hadis gharib, datang dengan satu tarik, kami tidak mengenalinya kecuali daripada tarik ni, tarik Ibrahim bin Fadl tadi. Jadi hadis gharib. Wa Ibrahim bin al-Fadl al-Makhzumi dha'ifun fil hadis. Ibrahim bin Fadl al-Makhzumi ni kiranya dia tu rawi dhaif dalam bidang hadis ni. Jadi walaupun rawi itu dhaif, hadis dianggap dhaif, tapi maksud daripada matan hadis ni boleh kita amal. Apa maksud dia? So kita cari fiqhuddin kan. Salah ke? Tak salah. Tak bercanggah dengan hukum syarak. Di mana saja ada fiqhuddin, kefahaman agama, kutip saja. Ambil saja. Jangan duk biar kita tak dapat, orang lain pula dah ambil. Yang hak kita, kita ambil. Walaupun ada dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul istizani wal adabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjid Telipok sebelum PKP dulu, tengah ada baca habis khatam satu bab, mula bab ni, Cik Azmi kata, boleh dah tu. Berarti dah meninggal dia doa untuk dia. Rajin, dia belajar Telipok malam, pondok dulu tak apa dia pergi. Tumpak Masjid Besar pun Sahih Muslim dia sampai, rajin. Kena rajin begitulah. Hadis tadi kita baca pun, so kita rajin belajar, cari mana ada peluang untuk dapat ilmu bagi kita lagi. Baik. Adat Imam Tirmizi, setiap kali mula bab saya bagi tahu. Jadi kata tak mau bagi tahu dah, takut dalam pengikut ada yang baru tak tahu lagi, ataupun yang lama dah lupa. Garanti lupa dah. Saya tak bagi tahu. Siapa boleh cerita? Ada nak cerita? Kenapa Imam Tirmizi setiap bab masuk Rasulullah tu? Kerana hadis marfu'. Macam tu orang baru tak tahu, tak faham. Jadi begini, peringatan bagi orang lama dan pengetahuan baru bagi mungkin ada orang baru dengar. Jadi Imam Tirmizi setiap bab dalam kitab Sunan Tirmizi, bila dia mula abwabut taharati, abwabus salati, abwabus saum, abwabul hajj, semua ni abwabul istizani wal adab. Selepas dia daripada dia sebut abwab tu, mesti dia masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Itu ada maksud daripada Imam Tirmizi. Sebabnya Imam Tirmizi masuk istilah tu, dia nak isyarat kepada kita supaya kita faham hadis-hadis yang dia masukkan dalam kitab Sunan Tirmizi dia ni semuanya ahadis marfu'ah belaka. Hadis-hadis ada nisbah, hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ahadis mauqufah, asar mauqufah dan maqtu'ah tidak masuk. Maknanya hadis-hadis ada nisbah.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi kepada sahabat dan tabi'i tidak masuk. Sebab apa dia isyarat begitu? Sebab sebelum a'immah hadis kutubus sittah, imam-imam sebelum itu, mereka menyusun kitab hadis. Dalam kitab mereka masuk belaka. Hadis marfu'ah pun ada, asar mauqufah maqtu'ah pun ada, fatwa tabi'i pun ada, masuk belaka. Sebab nak bagi lengkap cara mereka sebelum tu dulu begitu. Cuba kita tengok dalam kitab Muwatta Imam Malik, ada hadis marfu'ah, asal mauqufah daripada sahabat, daripada tabi'in, semua ada. Fatwa ulama Madinah ada, semua ada dalam tu. Begitu juga kitab Musannaf Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Dalam dunia ini masyhur dengan nama Al-Musannaf. Ada dua kitab, Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razak. Ada dua Musannaf. Jadi Musannaf Ibn Abi Syaibah ni cara dia, Imam Abu Bakr Ibn Abi Syaibah, dia susun hukum-hukum. Dia tulis satu hukum sebagai tajuk. Kemudian dia akan bawa dalil bagi hukum tu hadis Rasulullah. Kemudian sebagai dalil pula bawa asar sahabat tu. Kemudian bawa pula fatwa tabi'i. Dia cara tu dia susun satu hukum tu dengan dalil. Kemudian hukum bercanggah dengan hukum tadi, dia masuk pula dalil dia pula. Dalil dia hadis, aqwalus sahabah, fatwa tabi'i. Cara tu tanpa menyebelahi mana-mana mazhab. Dia tidak kata ni dalil kuat, ni dalil tak kuat. Tak. Jadi ashabut tarjih. Siapa dia tu? Abu Bakr ibn Abi Syaibah tu guru Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Bukhari haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah, dalam Muslim pun ada. Tu guru pada Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyusun hukum dengan dalil begitu. Dia tak menunjuk diri sebagai ashabut tarjih. Imam Bukhari punya, Imam Bukhari dan Muslim murid dia. Tapi tak belagak macam ashabut tarjih. Kita baru tahu sahih dhaif, dua kataan tu dah jadi ashabut tarjih. Amal sahih dhaif tolak. Tak apa, itu kaedah tarjih juga betul. Tapi kaedah tarjih ni ada banyak kan. Kaedah lain kita tahu, bila imam mazhab guna kaedah lain buat hukum, kita ingat imam salah. Sebab kadang ijtihad imam sama dengan hadis yang kita anggap dhaif. Kita sudah selalu imam tak betul ni, dia amal dhaif. Ada hadis sahih dia tak jumpa. Imam Abu Hanifah tak kenal hadis, selalu begitu. Sedap mereka. Jadi Imam Abu Bakr Ibn Abi Syaibah ni, dia tidak bawa cara tarjih ke apa ke, tak ada. Dia cuma susun hukum sekali dengan dalil tanpa menyebelahi mana-mana mazhab. Tidak kata ini mazhab Hanafi dari kuat, Syafi'i di sini kurang, tidak. Ini Syafi'i kuat, Hambali tidak, kemas dalil, tak ada semua itu. Itu cara dia. Jadi kitab-kitab sebelum Kutubus Sittah Imam 6 Mu'tabar ni, cara mereka susun kitab dengan cara tu. Bila mai imam-imam hadis ni, mereka azam dalam kitab mereka ni, mereka hanya akan masukkan hadis-hadis marfu' saja. Tidak akan masuk hadis mauquf dan hadis maqtu'. Walaupun begitu, terkadang kita akan jumpa hadis tu daripada Abdullah bin Mas'ud begitu. Maknanya Abdullah bin Mas'ud kata begini ataupun dia buat begini. Kadang akan jumpa dalam Bukhari sendiri pun ada. Jadi jangan pula kita kritik kata tak bawa asal sahabat ini mai mana pula. Jadi di situ kita kena faham kaedah imam bawa tu. Jadi walaupun hadis tu zahirnya
mauquf, tapi mauquf tu adalah mauquf fi hukmil marfu'. Marfu' juga. Dia masuk dalam hukum marfu' tu sebab sahabat ni yang dia lakukan begitu ataupun dia kata begitu, bukannya dia berani kata dengan fikiran dia sendiri, tidak. Maknanya mesti dia dah tahu ini ada sandaran kepada Rasulullah SAW, dia buat begitu. Mungkin dia dah lihat Rasulullah SAW ada buat, ataupun dia dengar Rasulullah SAW bersabda boleh buat. Jadi kerana ada sandaran begitu, maknanya itu juga seolah-olah daripada Rasulullah, nisbah Rasulullah juga termasuklah dalam hukum marfu'. Jadi begitulah Imam Tirmizi setiap bab mula dia akan adakan istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis-hadis ada dalam bab ni semuanya ada nisbah kepada Rasulullah SAW. Maksudnya hadis marfu'ah belaka, tidak ada hadis mauqufah dan juga hadis maqtu'ah. Babu ma jaa fi ifsya'is salami. Bab datang berkenaan dengan ifsya', sebarkan salam. Jumpa siapa saja bagi salam. Haddatsana Hannad qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Abi Salih عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat nyawaku berada di tangan kekuasaannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Selagi tidak beriman, tidak akan masuk syurga. Wala tu'minu, dan juga kamu tidak beriman. Hatta tahabbu, kamu tidak lagi beriman dengan iman sempurna. Maksud la tu'minu ay la yukammilu imanukum, iman kamu tidak sempurna lagi. Hatta tahabbu, sehingga kamu mengasihi satu sama lain. Tidak ada sifat sayang satu sama lain di antara mukminin, kiranya iman tidak sempurna lagi. Maknanya la yukmilu imanukum illa bittahabubi. Maksud hadisnya begitu, tidak sempurna iman kamu melainkan dengan berkasih sayang satu sama lain. Ala adullukum ala amrin idza antum fa'altumuhu tahabbtum. Jadi daripada potongan hadis kemudian, wala tu'minu hatta tahabbutu, kiranya di kalangan umat Rasulullah SAW ni perlu adakan kasih sayang satu sama lain. Jadi Nabi SAW dia hendak ajar macam mana cara nak wujudkan kasih sayang di kalangan umat dia. Itulah dia kata, Nabi SAW bersabda, tidakkah aku memberi petunjuk kepada kamu, menunjukkan kamu di atas satu urusan, apabila kamu lakukan urusan itu, tentunya menambah kasih sayang di antara kamu. Iaitu afsyus salama bainakum, hendaklah kamu sebarkan salam di antara kamu. Maknanya jumpa orang bagi salam, sama ada man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang diberi salam tu
engkau kenal ataupun tidak kenal, baru jumpa, tak pernah jumpa, bertemu dengan kita, kita bagi salam dulu. Dengan cara tu akan wujud kasih sayang di antara kaum mukminin, kaum muslimin. Ifsya maksudnya afsyu, afsya, yufshi, ifsya, ay izhar, menzahirkan salam di antara kamu. Jadi kalau orang kenal, baru bagi salam. Tak kenal, buat tak tahu paling tu seorang, paling koni seorang, buat tak tahu jalan. Tidak macam tu. Sama ada jumpa tu, yang jumpa tu kita kenal ataupun tidak, dia tu orang Islam, bagi salam. Jadi dalam agama diperundangkan memberi salam kepada satu sama lain ni supaya dapat ulfah kasih sayang. Dengan memberi salam tu. Jadi dengan cara tu orang Islam, orang mukmin akan dianggap imannya sempurna. Wa fil babi an Abdullah bin Salam wa Shuraih bin Hani'in an abihi wa Abdullah bin Amr wal Bara'i wa Anas wa Bani Umar. Wa fil bab, maksudnya dengan hadis bab ni masih ada lagi dalam bab riwayat daripada disebut nama tersebut. Jadi Imam Tirmizi biasanya kalau boleh dalam satu-satu bab ni dia mau bawa satu hadis saja. Hadis pula ringkas, hadis di mana imam lain tidak takhrij lagi hadis tu, dia akan pilih masuk. Dan ada lagi hadis lain datang dengan sanad lain, rawi lain, riwayat lain. Ada lagi banyak hadis semakna dengan hadis bab tu. Dia tidak bawa dah, cuma isyarat dalam wafil bab tu nama-nama rawi tu. Mereka juga riwayat hadis ni. Jadi kalau kita nak tahu dalam syarahan Sunan Tirmizi, boleh cari di situ dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Di situ ada hadis daripada wafil bab Abdullah bin Salam, riwayat tu hadis matan Shuraih bin Hani, riwayat tu hadis tu dengan matan mana dia ada sebut, kita boleh tengok di situ. Kita akan jumpa hadis-hadis tu sama maksud, mungkin ada lafaz hadis berbeza tapi makna sama. Begitu cara dia. Itulah isyarat daripada Imam Tirmizi dengan istilah wafil bab tu. Hadza hadisun hasanun sahihun. Inilah hadis hasan lagi sahih. Bab ma dzukira fi fadli salami. Bab berkenaan dengan kelebihan, diceritakan berkenaan dengan kelebihan memberi salam. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman wal Husain bin Muhammad al-Jurairi al-Balkhi qala akhbarana Muhammad bin Katsir an Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Auf an Abi Raja'in an Imran bin Husain anna rajulan jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, seorang sahabat tidak diketahui nama, datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bagi salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 10 maksudnya lahu asyru hasanatin. Asyrun maksudnya ai lahu asyru hasanatin, dia peroleh 10 kebaikan daripada dia memberi salam tu. Ataupun asyrun ai al-maktubu lahu asyrun, dan ditulis untuk dia 10 kebaikan
Faqala wa jaa akharu, seorang lagi datang, faqala assalamualaikum warahmatullah. Dia ada tambah warahmatullah. Yang tadi setakat assalamualaikum dapat 10 ganjaran. Ini tambah warahmatullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam 20. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tu beroleh 20 pahala lebih. Summa jaa akharu, datang lagi seorang sahabat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum. Yang kedua warahmatullahi. Yang 3 wabarakatuh. Sebab 3, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 30. Maksudnya satu kebaikan akan digandakan 10 kali ganda. Kiraan di situlah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ada hadis kan? Orang datang satu kebaikan, Allah bagi 10 kebaikan, 10 ganjaran, 10 pahala. Jadi assalamualaikum setakat tu 10 ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30 kebaikan. Jadi panjangkanlah salam, jangan malu-malu. Assalamualaikum. Assalamualaikum pun tak bunyi dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama-lama sakung-sakung gitu. Assalamualaikum pun tak bunyi dah. Macam mana nak sampai wabarakatuh tak sampai. Jadi kurang pahala bagi kita. Bagi salam biar putih elok, biar lengkap. Itu afdal. Kalau assalamualaikum pun kiranya okey, tak apa. Nak pahala lebih, bagi sempurna salam tu. Hadza hadithun hasanun gharibun min hadzal wajhi min hadis Imran bin Husain. Inilah hadis hasan lagi gharib menurut tarikh ni, iaitu hadis Imran bin Husain tu. Insyaallah. Wa fil babi an Abi Sa'id wa Ali wa Sahl bin Hunayf. Masih ada lagi hadis ni datang dengan sanad daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Ali, Sahl bin Hunayf. Makna sama, semakna dengan hadis bab tu. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.